Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid, bertemu lagi kita hari ini bagi meneruskan pembelajaran kita bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Sebelum tu, Ustaz nak tanya kepada semua, apa khabar semua? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat dan sedia untuk belajar hari ini, insya-Allah. Baik, seperti biasa sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita menadahkan doa, mengaminkan doa sebelum kita belajar. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatina min lisatina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir وتمم بالخير يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, sebelum kita pergi kepada tajuk pembelajaran kita hari ini, Ustaz nak murid lihat video yang Ustaz sediakan ini dan murid fikir apakah kaitan video tersebut dengan topik pembelajaran kita hari ini. Apakah makna lampu isyarat warna hijau? Jalan. Baik. Kalau kuning? Tekan minyak lagi ya. Salah. Maknanya perlahankan kenderaan supaya kita boleh berhenti dengan selamat bila lampu isyarat bertukar warna merah. Patuhilah lampu isyarat. Ia berfungsi untuk mengawal lalu lintas dan mengelakkan kemalangan jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Alhamdulillah, jadi murid-murid sudah tengok kan tentang video tadi. Jadi Ustaz nak tanya, tentang apa video yang kita tengok tadi? Tentang lampu isyarat. Ustaz yakin mesti anak-anak murid Ustaz mesti semua pernah lihat kan lampu isyarat ni. Ustaz nak tanya, apa fungsi lampu isyarat ni? Lampu isyarat ini berfungsi sebagai isyarat atau tanda-tanda mengawal pergerakan atau perjalanan kenderaan di lebuh raya. Contohnya, Ustaz tanya murid, apa maksud lampu warna merah? Merah menandakan supaya kenderaan berhenti. Begitu juga dengan warna kuning menandakan supaya kenderaan perlahan, bukan pecut, perlahan supaya bersedia untuk berhenti. Manakala hijau adalah menandakan warna hijau menandakan agar kenderaan dapat meneruskan perjalanan. Okey. Jadi apa kaitan Ustaz video lampu isyarat ni dengan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam? Okey, jadi murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid, dalam kita membaca Al-Quran juga mempunyai tanda-tanda yang mengisyaratkan supaya bacaan kita itu boleh berhenti, boleh teruskan, kena berhenti dan sebagainya. Jadi murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda wakaf, iaitu dalam bidang tajwid. Jadi hari ini kita akan fokus kepada tajwid, iaitu tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Sebelum itu, mari murid-murid perhatikan objektif pembelajaran kita hari ini. Jadi, di akhir sesi pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengenal tanda-tanda wakaf yang terkandung di dalam Al-Quran setelah mendengar penerangan daripada guru. Yang kedua, murid dapat membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi tanda wakaf dengan betul dan bertajwid. Okey, sebelum tu,
murid faham ke apa maksud wakaf ni? Tanda-tanda wakaf ni apa maksud dia, Ustaz? Okey, wakaf ni dari segi bahasa bermaksud berhenti atau menahan. Manakala dari segi istilah, wakaf ni bermaksud menghentikan bacaan untuk mengambil nafas dengan niat kembali meneruskan bacaan. Jadi, tanda wakaf ni adalah tanda supaya kita berhenti bacaan. Ketika kita baca Al-Quran tu untuk kita berhenti. Jadi, kenapa kena berhenti, Ustaz? Jadi, tanda-tanda wakaf ni penting bagi menjaga makna ayat supaya ayat Al-Quran kita baca tu tidak kita berhenti sewenang-wenangnya. Kita berhenti ikut suka hati kita. Tak boleh. Jadi, kita kena berhenti mengikut tanda wakaf. Dan antara kepentingan lagi tanda wakaf ni adalah contohnya bagi mereka yang membaca Al-Quran tetapi mereka mempunyai nafas yang pendek. Jadi aturan Al-Quran ni sudah ada tanda-tanda yang telah tertulis supaya kita ikut dan baca dengan jelaslah supaya kita dapat berhenti dengan betul. Okey. Okey, jadi kita telah beralih kepada tanda-tanda wakaf yang terkandung di dalam Al-Quran. Tengok apa yang Ustaz tunjukkan ni, ini adalah tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita akan pergi secara satu persatu. Pertama, tengok pada bahagian paling atas iaitu tanda huruf mim. Ni tanda wakaf apa? Ini adalah tanda wakaf lazim. Tanda wakaf lazim. Okey, jadi setiap tanda wakaf ini murid perlu faham ada fungsi dan peranan dia. Jadi kalau jumpa tanda wakaf lazim, dia bermaksud lazim berhenti. Lazim berhenti. Maksudnya mesti berhentilah. Jadi apabila jumpa tanda wakaf mim, kita mesti berhenti. Contoh bacaan dia, tengok di sini. Ni ada tanda mim bahagian atas. Bagaimana cara bacaan? Jom sama-sama murid dengar dan baca bersama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yasma'un wal mauta. Tengok, Ustaz berhenti pada bahagian tanda huruf mim. Okey, ingat murid-murid, wakaf lazim, tanda huruf mim ni mesti berhenti. Seterusnya, tanda wakaf yang seterusnya adalah kita tengok ada titik 3, 2 titik 3. Jadi apa nama wakaf ni? Ni adalah wakaf ta'anuq. Wakaf ta'anuq. Apa fungsi wakaf ta'anuq ni? Fungsi dia adalah berhenti pada salah satu tempat. Tengok, dia kan ada 2 titik 3 ni. Jadi apabila membaca Al-Quran dan terjumpa tanda wakaf ni, mesti berhenti antara salah satu tempat. Contohnya seperti macam ni cara baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. La raib fihi hudan lil muttaqin. Atau la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, tengok Ustaz berhenti antara salah satu. Kamu boleh berhenti pada tanda 3 titik yang pertama atau kamu berhenti pada 3 titik yang kedua. Kamu tak boleh berhenti dua-dua ya. Contohnya la raib fihi hudan lil muttaqin. Tak boleh. Jadi apabila jumpa tanda ni mesti berhenti antara salah satu titik tanda tersebut. Okey, dapat ya. Seterusnya kita beralih pula pada waqaf kafi. Ni tengok tanda dia macam mana. Huruf qaf, lam dan ditarik macam ya macam tu. Ni namanya waqaf kafi. Apa fungsi waqaf ni? Fungsinya adalah lebih baik berhenti, lebih aula berhenti, lebih utama untuk kita berhenti. Jadi apabila jumpa tanda waqaf ni, murid lebih baik berhenti pada tanda tersebut. Cara bacaannya adalah
Illa biiznillah wa man yu'min. Ustaz baca sekali lagi. Illa biiznillah wa man yu'min. Ni ayat, potongan ayat yang pendek lah. Tengok Ustaz berhenti pada tanda tersebut. Okey. Ustaz yakin murid faham ya? Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada tanda yang berbentuk huruf jim. Huruf jim. Okey, nama tanda ini adalah waqaf jaiz. Jaiz, apa maksud jaiz? Jaiz ni harus. Apa fungsi waqaf jaiz ni? Apa peranan dia? Apabila bertemu tanda waqaf jim di dalam Al-Quran, peranan dia adalah harus berhenti atau meneruskan bacaan. Kita boleh pilihlah maksudnya. Kita boleh nak teruskan bacaan atau kita nak berhenti. Jom kita baca sama-sama. وَرَضُوا عَنْ ذَلِكَ. Tu kalau kita pilih untuk berhenti. Manakala untuk kita teruskan, وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ. Macam tu. Jadi huruf J ni murid ingat harus berhenti atau meneruskan bacaan. Okey. Tanda yang lain lagi adalah waqaf hasan. Waqaf hasan ni tengok bentuk tanda tersebut. Huruf sad, lam dan macam ya yang tarik bawah macam tu. Tengok. Murid mesti pastikan dapat ya. Ni perbezaan tanda-tanda waqaf semua ni. Ni adalah waqaf hasan. Apa peranan waqaf hasan ni? Tengok sini. Lebih baik meneruskan bacaan. Dia beza dengan waqaf kafi. Kalau kafi tadi lebih baik berhenti. Manakala kalau jumpa tanda waqaf hasan ni, lebih baik meneruskan bacaan. Jadi apabila murid baca Al-Quran dan jumpa tanda waqaf hasan, lebih baik untuk murid meneruskan bacaan. Tidak berhentilah. Okey, jadi cara bacaannya adalah contoh di sini. Kalla layumbazan. Kalla layumbazan. Tengok di sini ada tanda waqaf hasan. Jadi ustaz baca tak berhentilah, ustaz baca teruskan. Okey. Dan tanda waqaf yang terakhir adalah waqaf qabih. Waqaf qabih iaitu ni tengok tanda dia huruf lam alif. Macam huruf la. La. Apa maksud la? Tidak. Tidak apa? Peranan waqaf qabih ni tidak boleh berhenti. Jadi apabila murid baca Al-Quran dan jumpa tanda waqaf qabih, murid tidak boleh berhenti pada tanda tersebut. Okey, jom kita baca contoh contoh ayat yang diberikan ni. Al-malaikatu tayyibina yakulun. Sekali lagi. Al-malaikatu tayyibina yakulun. Okey, tengok ni. Ni ada tanda lam alif, waqaf qabih. Jadi murid tidak boleh berhenti pada tayyibin. Murid tidak boleh berhenti di situ. Sebab ni tanda waqaf mengisyaratkan tidak boleh berhenti pada tanda tersebutlah. Okey, jadi ustaz harap murid fahamlah apa yang telah kita belajar. Jadi kita telah tengok dan baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanda di dalam Al-Quran. 6 tanda yang ada di dalam Al-Quran. Jadi apa yang ustaz nak tekankan di sini, murid kalau murid tak ingat nama setiap wakaf pun tidak mengapa. Tetapi ustaz nak tekankan kepada murid agar murid kenal setiap tanda wakaf ni. Murid kenal tanda ni dan murid faham peranan dia. Contohnya kalau jumpa tanda mim ni, mesti berhenti. Kalau jumpa tanda jim, boleh berhenti atau boleh teruskan baca. Kalau jumpa tanda lam alif, la, tak boleh berhenti. Dan samalah semua tanda-tanda ni. Jadi ustaz tekankan hari ini supaya murid faham setiap peranan tanda-tanda tersebut. Dan murid dapat praktikkan bacaan dan berhenti pada tanda yang betul. Okey. Okey, seterusnya kita beralih pula pada aktiviti bacaan kita.
Jadi aktiviti ni murid boleh buka buku teks pada muka surat 45. Jadi aktiviti ni jom kita baca sama-sama dan kita praktikkan peranan dan fungsi setiap tanda wakaf yang Ustaz telah ajar tadi. Jom kita tengok pada contoh ayat yang pertama. Tengok, ni tanda wakaf apa? Tanda wakaf lazim. Tanda wakaf lazim huruf mim. Jadi apa fungsi? Ustaz dah terangkan tadi apa fungsi huruf mim ni? Apa peranan dia? Lazim berhenti, mesti berhenti. Jom kita tengok di sini ni ada tanda mim. Jadi bagaimana cara bacaan? Jom baca bersama Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tengok, Ustaz berhenti pada tanda mim. Sebab mesti berhenti, kena berhenti. Okey. Jom kita baca pula pada contoh ayat yang kedua. Wa yaskharuna minal ladzina amanu wallazina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Tengok ni ada tanda huruf min di sini. Jadi Ustaz berhenti di mana tadi? Ustaz berhenti di sinilah sebab mesti berhenti pada tanda wakaf lazim. Okey. Seterusnya kita tengok pula tanda wakaf yang kedua. Ni. Tanda wakaf apa ni? Tanda wakaf ta'anub. Ingat tanda wakaf yang ada 3 titik. 3 titik ni, 2 3 titik ni fungsi dia adalah kita mesti berhenti pada salah satu. Bukan berhenti pada dua-dua ya. Ingat berhenti pada salah satu. Jom kita praktikkan bacaan. Contoh kita tengok sini. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Tu kalau Ustaz pilih untuk berhenti pada 3 titik yang pertama. Kalau 3 titik yang kedua pula, zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Tu. Jadi murid mesti ingat peranan wakaf ta'anub ni mesti berhenti pada salah satu. Jadi kena pilihlah, nak berhenti depan tak apa atau nak berhenti belakang pun boleh. Cuma jangan berhenti pada dua-dua. Okey. Kita cuba sekali lagi bagi contoh ayat yang lain. Walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kazib. Ni kalau berhenti 3 titik di depan. Kalau nak berhenti di belakang pun boleh. Walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kazib. Tu cara bacaan apabila kita jumpa wakaf ta'anub ni, 2 3 titik. Okey, seterusnya kita cuba lagi di dalam ni tanda wakaf apa ni? Wakaf kafi. Wakaf kafi. Ingat peranan wakaf kafi apa? Lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Okey, jom kita baca. Ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi. Sekali lagi. Ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi. Tengok. Kita lebih utama untuk kita berhenti. Jumpa wakaf kafi ni lebih baik kita berhenti. Okey, seterusnya kita tengok ayat yang lain. Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tengok. Bila Ustaz jumpa wakaf ni, Ustaz berhenti. Wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ustaz berhenti pada qarib. Ingat
Minggu lepas kita dah belajar tentang qalqalah kan, huruf ba. Ni qarib. Tu cara bacaan. Qarib. Kena ni apa ni? Qalqalah kubra. Jadi kena lantunkan bunyi huruf ba. Kita berhenti pada qarib dan apabila berhenti kita matikan huruf ba ni. Jadi qarib. Alhamdulillah. Jadi kita telah baca bersama potongan ayat Al-Quran bagi tanda waqaf lazim, waqaf ta'anuk dan waqaf kafi. Alhamdulillah. Okey, seterusnya murid boleh tengok pula pada muka surat 46. Jadi, ni adalah tugasan bagi murid, tugasan murid bagi pembelajaran kita hari ini. Apa yang murid perlu buat adalah murid tengok pada muka surat tersebut, tengok tanda wakaf dan murid ingat apa fungsi tanda wakaf tersebut, apa peranan dia. Jadi, murid rakam suara murid baca dan berhenti mengikut tanda wakaf tersebut. Murid tengoklah kalau boleh sambung, murid sambung. Kalau kena berhenti, murid berhenti. Jadi nanti ustaz murid hantar rakaman suara murid dan ustaz akan cek lah murid berhenti betul ke tak, murid aplikasi tak tanda wakaf yang tertera tu. Okey, jadi ini adalah tugasan murid untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Jadi ustaz rasa itu sahajalah ilmu yang dapat ustaz kongsikan pada hari ini. Ustaz harap murid faham dan murid dapat aplikasi apa yang telah kita belajar hari ini. Selain itu, ustaz nak ingatkan kepada murid, membaca Al-Quran ini juga merupakan satu kemahiran. Jadi apabila disebut kemahiran, perlulah kepada praktik yang berpanjangan. Jadi murid perlulah sentiasa melazimkan diri untuk membaca Al-Quran supaya kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Kita telah belajar dan kita praktikkan apa yang kita belajar dan kita baca Al-Quran dengan bacaan yang betul, sama ada dalam solat atau dalam kehidupan seharian kita lah. Jadi itu sahaja daripada ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.